Buletin Didik 5 Jun bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan Kementerian Pendidikan Malaysia memansuhkan pentaksiran Angkatan Tingkatan 3 PT3 adalah antara usaha membentuk generasi masa depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, langkah itu bagi membolehkan generasi pewaris negara yang cintakan ilmu dan mempunyai bidang ilmu diminati tanpa dikekang ruang kreativiti serta pilihan ilmu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC. Kemarin beliau mengumumkan pemansuhan PT3. Beberapa hari lalu KPM mengumumkan pemansuhan PT3 untuk memperkasakan pentaksiran berasaskan sekolah PBS melalui ujian akhir sesi akademik. Walaupun tiada PT3, penguasaan dan pencapaian murid boleh diukur melalui pentaksiran secara sumatif yang diadakan pada akhir tahun bermula tahun ini. Dalam perkembangan lain, budaya membaca perlu terus dipupuk dalam kalangan rakyat di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Majlis Perasmian PBAKL 2022 semalam berkata, kegagalan berbuat demikian bakal membunuh industri buku serta karyawan. Saya menyeru kepada seluruh keluarga Malaysia agar menerapkan budaya membaca bagi melahirkan masyarakat yang bertamadun, berilmu pengetahuan dan berkepribadian unggul. Kegagalan kita mengekalkan budaya membaca bukan hanya menjejaskan dan menghancurkan usaha kerajaan membina sebuah negara bangsa yang berjaya, tetapi juga membunuh bukan hanya industri buku tetapi juga hasil karyawan-karyawannya. Perdana Menteri turut menzahirkan kebanggaannya dengan penganjuran PBAKL tahun ini yang berjaya menghimpunkan 167 pempamer dari dalam dan luar negara selain dimeriahkan dengan pembukaan 709 reruai oleh pemain industri buku serta rakan strategik PBAKL. Dengan status sebagai pesta buku terbesar negara, beliau yakin ia mampu menjadi pemangkin kepada perkembangan industri buku dan memupuk budaya membaca. Tambahnya, Kementerian Pendidikan melalui Majlis Buku Kebangsaan Malaysia dan agensi berkaitan perlu melaksanakan usaha yang lebih giat bagi memajukan lagi industri penerbitan buku tempatan dan menggalakkan aktiviti berkaitan. Beliau turut menggesa pengarang, penerbit dan semua pemegang taruh menghasilkan buku berkualiti. Kanak-kanak tidak fokus dalam pembelajaran kerana asyik dengan gadget bukanlah isu yang baru. Bagaimanapun pendedahan yang meluas tentang isu ini banyak menyedarkan ibu bapa kepelbagaian cara mendidik anak-anak. Bujur ada ibu bapa yang cakna tentangnya dan memilih aktiviti membaca buku sebagai aktiviti masa lapang anak-anak. Ikuti laporan Ain Syafiqah Zaki. Hari ini, gadget dan kanak-kanak tidak dapat dipisahkan lagi. Sesetengah ibu bapa mendidik anak mereka untuk berkelakuan baik dengan menyogokkan gadget. Ia bagai jalan pintas untuk memastikan anak-anak berkelakuan baik dan tidak mengganggu aktiviti harian ibu bapa. Kajian pakar menunjukkan kekerapan menggunakan gadget akan menjejaskan fungsi otak kanak-kanak yang akhirnya memberi kesan negatif kepada perkembangan kognitif mereka. Justeru, ibu bapa seharusnya mempunyai ilmu untuk membantu perkembangan anak dari segi kognitif dan tingkah laku dengan cara yang boleh memberi kesan positif untuk jangka panjang. Namun, masih terdapat ibu bapa yang menerapkan semangat cintakan buku kerana tidak mahu anak mereka hanyut dalam arus teknologi. Ia bermula dengan memudayakan amalan membaca di rumah, sebagai contoh memperuntukkan masa terluang sebelum tidur dengan membaca bersama anak-anak. Memang suami dengan saya sendiri setuju lebih baik mengajar anak-anak membaca banyak lagi daripada memain gadget. Gadget tu boleh, kami tak malang, cuma ada waktu-waktu tertentu je lah boleh main dengan gadget. Ibu bapa turut menyuarakan bahawa ia tidak susah untuk dilatih asalkan dipupuk sejak kecil kerana bagi mereka melentur buluh biarlah dari rebungnya. First kali kita jangan bagi handphone lah kat dia, memang kena tegas. Apa-apa banyakkan aktiviti luar dengan buku sebab saya sendiri suka baca buku. Wife baca buku apa? Wirakara. Wirakara. Oh, seronok ke baca buku ni? Awak umur berapa ni? 9 tahun. 9. Oh, boleh tak baca kat sikit tak? Tak boleh? Kenapa? Malu? Siapa bawa datang sini? Ayah. Tak pandai baca umur 3 tahun? Wah, siapa ajar? Siapa ajar awak baca buku? Bacalah sendiri. Baca sendiri?
Penganjuran Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kali ini menampilkan kelainan di mana ia pertama kali dilakukan secara hybrid, iaitu secara fizikal dan dalam talian. Kunjungan ke Pesta Buku pasti dapat membantu memupuk amalan membaca dalam kalangan anak-anak. Bukan sahaja boleh memilih pelbagai jenis bahan bacaan bersesuaian, pengunjung juga berpeluang mendapat potongan harga pembelian buku. Jika dulu kita sering dengar gelaran ulat buku diberikan kepada anak-anak kecil, namun sekarang ianya semakin jarang didengari kerana gadget telah merampas tempat di hati mereka. Namun apabila melihat situasi kini, saya boleh menarik nafas lega apabila melihat mereka memilih buku berbanding gadget. Aisyah Sukazaki melaporkan. Bertemu kembali. Sukar untuk menarik pelajar meminati sesuatu subjek, apatah lagi mata pelajaran seperti matematik atau sejarah yang selalu kedengaran rungutan mengenainya. Di sini letaknya peranan ibu bapa untuk menarik minat anak-anak dalam menguasai subjek berkenaan. Justru teknik fun learning yang dipraktikkan Alpha and Friends dirasakan pilihan terbaik untuk murid menguasai matematik. Teknik praktikal dan aktiviti yang menyeronokkan dilaksanakan Alpha and Friends untuk mencambah minat anak-anak seawal usia 4 tahun. Ia adalah persediaan sebelum mereka melangkah ke sekolah rendah. Ini dapat mengukuhkan lagi si cilik dengan kemahiran abad ke-21 dan menggalakkan persaingan supaya mereka berjaya pada masa depan. Menurut seorang ibu muda berkejaya, Amira Yasmin Ismail, memberi anaknya yang berusia 4 tahun pendedahan santai mengenai matematik adalah keputusan yang tepat. Is Al-Fatih kini mengakui matematik adalah mata pelajaran yang menyeronokkan. Dia dah start pandai, macam dia dah lagi cepatlah dia punya ni, dia dah tahu nilai. So bila kita bagi duit, kita cakap kat dia okey pergi bayar, dan dia dia confidence pun banyak juga. Seorang lagi ibu Nurmala Juwita Abdullah pula mendedahkan telah menghantar anaknya ke pelbagai kelas matematik, namun semuanya gagal menarik minat si cilik itu. Saya dah buat survey banyak kelas mat, kebanyakannya dia macam bagi worksheet, so dia kena buat worksheet tu. So bila ayah dah pernah test, dia jadi bosan asyik tu. So bila ayah ambil Al-Fakir, bila ada benda-benda yang dia boleh guna soalan tu, dia dah nampak dia minat, dia tak sabar untuk the next class. Menurut pengasas Alpha and Friends, Ho Teh Eng, pusatnya memberi pendekatan menggunakan alatan membolehkan penyelesaian matematik menjadi lebih mudah. Selain itu, pendekatan yang diberikan membantu murid menyelesaikan permasalahan matematik dengan pelbagai kaedah. Kami ada satu pendekatan yang dipanggil CPA approach. Maksudnya dari konkret, kita ajar mereka macam mana mewakili masalah yang sangat abstrak ini dalam pictorial. Sebab kalau mereka boleh lukiskan gambar untuk mewakili masalah yang abstrak ini, mereka akan merasa lebih senang. Okay, it feels easier to solve the problem when they are able to visualize it. Ho juga sentiasa melakukan inovasi dalam usaha menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan sekaligus melahirkan anak-anak yang mahir matematik. Sebagai usaha memartabatkan dan mengasah bakat pelajar dalam berpantun, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menganjurkan pertandingan pantun secara dalam talian. Pertandingan akhir itu menampilkan 6 peserta dari institusi pengajian tinggi IPT yang hanya berkenalan sesama sendiri ketika pertandingan itu dijalankan. 10 saat untuk anda. Menurut moderator Datuk Chuari Selamat, menariknya pertandingan pantun kali ini adalah pada peraturannya, iaitu masa yang diberi ialah 100 saat bagi setiap pusingan. Pantun yang dibenarkan adalah jenis 4 kerat. Tak boleh lebih daripada 4 kerat. Ya? Kalau anda menjual pantun yang lebih dari 4 kerat, anda akan dikerat. Pantun mestilah 2 baris sembayang dan 2 baris maksud dalam bentuk pantun yang asli, ABAB. Masa yang dibenarkan bagi setiap peserta menghasilkan pantun ialah 100 saat bagi setiap pusingan. Ini sesuatu yang agak berbeza daripada apa yang pernah saya alami. Selalunya sama ada 60 saat atau 90 saat. Tetapi ini diberi selama 100 saat.
Pemenang tempat pertama Muhammad Hanif Haikal Kamaruzaman dari Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Sebagai juara, Muhammad Hanif membawa pulang wang tunai RM1,000. Manakala pemantun terbaik pilihan juri disandang oleh Syuhaira Afiah Azhar dari Universiti Sains Malaysia. Pertandingan akhir pantun ini adalah acara penutup sempena Tamasya Pantun Tepak Bistari anjuran DBP dengan kerjasama Kolej Kediaman keempat Bestari Universiti Malaya. Jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah memutuskan supaya kursus integriti dan anti rasuah diwajibkan di semua institusi pengajian tinggi IPT bermula tahun depan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Nur Azlan Muhammad Razali berkata, kursus itu akan menjadi subjek yang sistematik dan berstruktur untuk pemahaman pelajar mengenai rasuah. Jelasnya, inisiatif itu membolehkan pelajar lebih peka dengan kesan rasuah yang bukan sahaja menjejaskan diri mereka tetapi juga negara. Kursus itu juga memberi pendedahan kepada penuntut supaya tidak meminta dan memberi rasuah kepada mana-mana pihak. Berdasarkan data terkini, 275 belia berusia lingkungan 18 hingga 30 tahun ditahan atas kesalahan rasuah sejak 2020 hingga semalam. Dalam tempoh sama, 151 belia dituduh di mahkamah melibatkan 11 orang berusia 18 hingga 23 tahun, manakala selebihnya berusia 24 hingga 30 tahun. 85 orang pula selesai perbicaraan serta didapati bersalah. Pameran haiwan eksotik dan lembu sado, hikmat nasihat mengenai penjagaan haiwan peliharaan serta veterina bergerak antara aktiviti yang dianjurkan sempena sambutan Hari Veterina sedunia peringkat kebangsaan. Orang ramai tidak melepaskan peluang menyertai sambutan itu yang berakhir hari ini di Taman Expo Pertanian Malaysia Sedang MAEPS. Pengunjung yang ditemui berkata sambutan ini memberi pendedahan kepada generasi muda menimba pengetahuan dan pengalaman melihat haiwan eksotik. Yang membuatkan saya rasa teruja nak datang bila kita nak tengok mesti banyak ternakan ataupun pameran-pameran hidup haiwan lah kat sini, sebab kita nak bagi pendedahan juga pada anak-anak buah kat sini. So dekat sini kita boleh datang untuk macam klinik veterina, pengunjung boleh datanglah bawa haiwan dia. Untuk hari ini kita dia bagi kucing sajalah. Dekat sana boleh dapat khidmat nasihat kucing, vaksin, nak bagi ubat cacing dengan microchip. Pelbagai makanan berasaskan industri ternakan turut ditawarkan. Siapa yang biasa dia buat kat sini? Tengok haiwan, lepas tu pegang haiwan. Bagi makan. Adik datang daripada mana ni? Dari Johor. Hari Veterina Sedunia disambut pada Sabtu minggu ketiga bulan April setiap tahun, namun dilewatkan atas pelbagai faktor. Tema sambutan tahun ini memperkasa daya tahan kualiti perkhidmatan veterina. Bosan tidak bersemangat, itu keadaan kanak-kanak di Yarralin, kawasan pedalaman di wilayah utara Australia. Keadaan jalan dan fasiliti yang tidak elok turut dijadikan alasan untuk tidak ke sekolah. Namun semua itu berubah tahun lalu dengan kehadiran seorang guru. Cikgu Dennis Dean ditugaskan di Yarralin dan tiba di pekan itu setahun yang lalu. Dan disebabkan minatnya berbasikal, Dean turut membawa bersama medium pengangkutan itu. Siapa sangka basikal tersebut memberi keterujaan dan semangat baharu untuk anak-anak muridnya. Rode them morning, recess, lunch, even after school I allow them to ride them. So they soon fell in disrepair and I realised that I needed a new cohort of bikes. Dean kemudiannya memulakan kempen sumbangan di seluruh Australia dan pada Disember 3 kontena basikal tiba dari Victoria. Kini bukan sahaja kanak-kanak menaiki basikal tetapi seluruh komuniti di Yarralin.
Manfaat terbesar sudah tentulah peratusan kehadiran murid di sekolah. Jika dahulu susah ke sekolah, kini mereka teruja untuk belajar, malah sampai lebih awal. My job is to try get 80% attendance. That's the goal, And this bike, it's helping. If students had great attendance during the week and their behaviour was, on par, then we would have a big bike ride on a Friday. So ever since we've started doing that, our attendance here at the school has been absolutely fantastic. Di sini, basikal bukan sahaja menjadi medium pengangkutan, tetapi juga alat menyatukan seluruh komuniti. Pelakon muda Iman Vellani menyifatkan siri terbaru Miss Marvel menyajikan keseimbangan budaya, agama, transisi usia dan aksi. Vellani 19 tahun berkata demikian ketika ditemui pada tayangan perdana Miss Marvel di Hollywood baru-baru ini. I think our show really does have a universal charm in the way it balances fan culture and religion and coming of age and action. We really have a wide audience, and I hope fans are kind of able to relate to Kamala's story. High school. Kamala. Siri asal Disney terbaru ini mengisahkan Kamala Khan, remaja Amerika Muslim yang membesar di Jersey City. Seperti remaja lain, Kamala gemar bermain game dan meminati banyak kisah fiksyen, malah berangan mahu menjadi superhero. Hey, already? Really? Dia merasakan sukar menyesuaikan diri dengan persekitaran sehinggalah mendapat superpower seperti Adiwira yang menjadi pujaannya. I'm a superhero. Miss Marvel ditayangkan di platform penstreaman Disney Plus mulai 8 Jun. Assalamualaikum adik-adik, saya Umi dari Muzium Kesenian Islam Malaysia. Hari ini saya ingin bercerita tentang artifak dari dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa dari abad ke-7 hingga abad ke-11. Pusat pemerintahannya bermula dari Syria, kemudian berkuasa di Sepanyol dan Portugal. Antara sumbangan dan pengaruh terbesar dinasti Umayyah di Sepanyol adalah astrolab. Astrolab merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menentukan yang pertama, masa untuk siang dan malam, waktu matahari terbenam dan terbit, alat untuk mengesan kedudukan objek-objek di cakrawala, dan pengembara Islam turut menggunakannya untuk menentukan waktu solat dan arah kiblat yang tepat. Astrolab ini mempunyai bahagian-bahagian yang boleh dipisah-pisahkan berdasarkan keperluan para pengembara. Pada abad inilah astronomi berkembang pesat dan menjadi perintis kepada ilmu dunia astronomi moden. Sukan. Hari ini antara hari penting dalam dunia sukan Malaysia, khususnya dalam acara bola sepak. Kurang 4 jam lagi, skuad bawah 23 tahun negara akan turun dalam perlawanan kedua peringkat kumpulan C Piala Asia bawah 23 tahun di Uzbekistan. Yang pasti skuad Harimau Muda perlu menang dalam perlawanan dengan Thailand untuk menghidupkan peluang layak ke suku akhir. Untuk perlawanan esok, tak ada yang mustahil kan. Sebab kita pun kalahkan dia masa Sukan Seri itu. So esok, bagi perlawanan esok memang penting untuk kita naikkan moral tim, dan esok antara perlawanan hidup dan mati. Kalau kita kalah, kita keluar. So make sure kita kena menang esok. Sebarang keputusan selain daripada menang akan menutup peluang skuad negara untuk ke suku akhir. Perlawanan berlangsung jam 11 malam ini. Berdasarkan rekod pertemuan, keputusan memihak Malaysia dalam perlawanan terakhir semasa Sukan C di Vietnam 4 minggu lalu. Dan yang pasti, itu yang perlu diteruskan oleh skuad bimbingan Brad Nalini ini. Masih mengenai Piala Asia bawah 23 tahun, tuan rumah Uzbekistan layak ke suku akhir apabila mencatat kemenangan kedua daripada dua perlawanan. Terbaru dalam perlawanan dengan Qatar, Uzbekistan menang 6-0. Tindakan pemain Qatar membiarkan Jasubek Jaloladiyev membawa bola seorang diri mengundang padah. Disusuli satu lembakan tepat, Uzbekistan pertama mencipta gol dengan ketika perlawanan baru 5 minit berlangsung. Giliran Hojima Erkinov mempamerkan bakatnya, kedudukan berubah lagi. Berpunca satu gerakan solo dan rebatan dari satu sudut sukar, gawang Qatar bolos lagi. Keadaan semakin sukar buat Qatar apabila Uzbekistan menjaringkan gol ketiga pada waktu kecederaan separuh masa pertama. Kali ini menerusi gol oleh Hussein Nochev. Separuh masa kedua, kesilapan pertahanan Qatar kembali memakan diri. Uzbekistan 4-0 mendahului disusuli gol Ulukbek Hoshimov.
3 minit kemudian, minit ke-63, Qatar semakin jauh ketinggalan. Kali ini menerusi gol sendiri oleh pemain pertahanannya Yusuf Aiman Hafiz Farahat. Berikutnya, masih ada gol dijarikan oleh Uzbekistan menerusi Ruslanbek Jiyanov. Menang 6-0. Uzbekistan selesa di tangga teratas kumpulan A dengan 6 mata. Dalam satu lagi perlawanan kumpulan A, Turkmenistan menentang Iran. Berpunca satu asakan dari sebelah kiri, Ali Reza Baviev cuma memerlukan sentuhan keduanya untuk membolosi gawang Turkmenistan. Penguasaan Iran tidak lama. Perebutan satu insiden, Turkmenistan diberi sepakan penalti. Tampil Azuf Guli, Sapar Guliyev menggunakan sepakan, kedudukan kembali seimbang. Minit ke-62, terjahan Ali Reza Baviev ke atas ketua pasukan Turkmenistan menyebabkan dia dilayangkan kad merah dan Iran terpaksa meneruskan permainan dengan 10 pemain. Kelebihan itu akhirnya dapat juga dimanfaatkan hasil gol oleh Teimur Chariev, giliran Turkmenistan di depan. Ini kemenangan pertama Turkmenistan daripada 2 perlawanan yang membantu mereka naik tangga kedua kumpulan A. Beralih ke perlawanan akhir tenis terbuka Perancis. Pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek agah menjuarai terbuka Perancis buat kali kedua selepas menang straight set ke atas jago Amerika Syarikat Coco Gauff. Tidak banyak masalah dihadapi Iga Swiatek dari Poland yang juga pilihan utama ketika berdepan Coco Gauff 18 tahun. Meskipun Swiatek sendiri baru menyambut ulang tahun ke-21 pada 31 Mei lalu, dia mudah menguasai perlawanan. Set kedua masih rentak sama dipamerkan Swiatek. Ini menyebabkan usaha Gauff untuk meningkatkan saingan kurang berhasil. Keputusan sah milik Swiatek apabila pukulan balas Gauff terkeluar gelanggang. Swiatek menang 6-1, 6-3 sekaligus merakam kejuaraan keduanya di gelanggang Roland Garros selepas kali pertama pada tahun 2020. Pertandingan kucing cantik di Sao Paulo, Brazil mengakhiri buletin didik. Kira-kira 230 ekor kucing dari 20 bakal berlainan menyertainya. Saya Tarushdin Muhammad Nazri, salam hormat dan kita jumpa lagi.